Dapatkan info-info terkini di YouTube Malaysia 30 dan juga page Facebook Malaysia 30. Jangan lupa subscribe. Yakin tentulah dalam keadaan sekarang ini pimpinan dalam Perikatan Nasional sedang mencari helah dan akal untuk selain daripada menjustifikasikan ataupun meralatkan semula keputusan, sebab itu ditangguh sampai hari Isnin. Banyak orang bertanya pada saya, kenapa ditangguh sampai hari Isnin? Kerana tentulah mereka sedang berusaha untuk menjustifikasikan atau mencari helah dan akal atas setiap keputusan yang dilakukan pada kesan daripada tindakan ataupun ucapan menteri lebay daripada PAS tu pada 26 Julai lalu. Jadi tentunya perasaan galat itu yang terjelema apabila beliau mengumumkan secara tidak semena-mena, dan ini everybody was caught, semua orang dah terperangkap, ya. Dan sebab itu semalam hari ini tadi tentulah ketua pembangkang, dia tugas dia sebagai ketua pembangkang, dia harus mengutarakan pandangan dan pendapat daripada pihak pembangkang. Jadi beliau mahukan bahawa persidangan parlimen mengikut peraturan 150 memutuskan berhubung dengan ordinan darurat. Memang semestinya, sebab titah Duli Yang Mahmulia Pertuan Agong minta, kalau kita lihat surat daripada Duli Yang Mahmulia Pertuan Agong yang dikeluarkan oleh pejabat penyimpan moho besar Raja-Raja Melayu, dia minta supaya parlimen bersidang membahaskan tentang ordinan darurat dan diperhalusi semuanya. Jadi kalau perlu diangkat, diangkatkanlah. Kalau perlu diteruskan, teruskanlah. Itu kehendak tuanku. Tapi bagi mereka yang berada dalam kerajaan merasakan bahawa they are the superior, maka mereka membuat keputusan. Saya tak tahulah keputusan itu apakah keputusan Taghiuddin seorang ataupun keputusan kabinet. Bagaimanapun, sebagai sebuah kerajaan, maka dia kena kebertanggungjawatan bersama. Sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Najib, bahawa apa sahaja yang berlaku pada hari ini, Tan Sri Muhyiddin tak boleh lepas tangan. Dia kena terima hakikat ini bahawa dia juga adalah memegang ataupun memikul tanggungjawab bersama-sama dengan semua menteri. Tak kisah sama ada dia menteri datang daripada ahli UMNO ataupun daripada PBM ataupun daripada warga PAS. Itu tidak terlepas. Kerana sifat sebagai anggota kabinet adalah sesuatu keputusan yang dibuat itu, walaupun seorang saja yang buat keputusan itu ataupun melakukan tindakan, maka kebertanggungjawapan itu terpikul di bahu semua anggota kabinet. Ini kena faham, saudara. Sebab itu kita menuntut, sebab itu Ketua Pembangkang Datuk Anwar Ibrahim menuntut Tan Sri Muhyiddin segera melepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri untuk memikul tanggungjawab atas keterlanjuran. Kerana selepas apabila tuanku sendiri menzahirkan duka cita, ini dilihat sebagai satu pelanggaran. UMNO memang jelas dari awal lagi, kita bagi siapa saja yang mencabar kedaulatan Raja-Raja Melayu, kita akan songsong mereka, membujur lalu melentang patah. Ini pegangan Presiden UMNO, ini pegangan warga UMNO. Kita tidak mahu Raja-Raja Melayu ini dihina. Kita tak mahu Raja-Raja Melayu kuasanya dicabar oleh sesiapa. Tapi tindakan yang berlaku pada hari ini seolah-olah dilihat mencabar dan UMNO masih songsong. Wajib pimpinan UMNO menyonsong dan mempertahankan istana. Sebab saya berkata berulang kali, dulu saya dah bagi tahu. Kalau saudara dengar baik-baik saya punya pencerahan dulu. UMNO diasaskan tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk mempertahankan maruah Raja-Raja Melayu. Itu permulaan perjuangan pertama Anwar. Perjuangan pertama UMNO adalah mempertahankan kesucian, kemurnian, martabat Raja-Raja Melayu apabila kita menentang Melayu Union. Sejarahnya begitu. Kemudian barulah berekoran setelah itu menuntut kemerdekaan, membangunkan negara dan sebagainya. Tetapi basicnya, sebab itu UMNO tak boleh lari daripada tanggungjawab ini. Perkara 3 dalam perlembagaan UMNO jelas menunjuk menyatakan bahawa menjadi tanggungjawab UMNO mempertahankan istana. Itu fakta pertama, ya. Jadi apabila hati Duli Yang Mahmulia Agong tersinggung sehingga baginda merasa duka cita,
ialah bahasa raja, dia tak ada kata nak marah. Dia bila agung berduka cita saja pun kita terasa. Sebab kita mempertahankan institusi raja. Dan apabila melihat pembatalan yang dilakukan seolah-olah mendahului kuasa raja. Sebab itu saya nak baca tentang surat dari istana. Memang semua ada dalam media sosial, ada, saudara boleh tengok dalam media. Mungkin teman-teman yang tak ada berkesempatan nak baca dalam PDF kenyataan daripada ini Istana Negara, saya perlu baca supaya anda semua dapat faham, dengar dan hayati naluri rasa istana terhadap apa yang berlaku hari ini. Duli Yang Mahmulia Tuan Agong menzahirkan penghargaan bahawa Parlimen dapat bersidang semula. Bagi dia suka. Jadi sejajar dengan saranan Duli Yang Mahmulia Raja-Raja Melayu pada 16 Jun 2021 supaya persidangan dapat diadakan sebelum tamatnya tempoh darurat. Jadi bila ini dapat diadakan, bagi dia suka. Kemudian di bawah perkara 150 dalam kurungan 2B dan 150 dalam kurungan 3, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa penangguhan darurat terletak pada kuasa agung. Kalau kalau Parlimen dah memutuskan bahawa hendaklah dibawa pada agung, selepas Dewan Rakyat bawa kepada Dewan Negara, dua-dua dewan ini bersetuju, maka disembahkan pada agung. Maka yang berhak untuk menangguhkan adalah Duli Yang Mahmulia Tuan Agong. Jangan dirampas, jangan diambil hak raja. Kemudian ini paling penting, Baginda amat duka cita dengan kenyataan yang dibuat di Parlimen pada 26 Julai 2021 bahawa kerajaan telah membatalkan semua ordinan darurat yang telah dimasyhurkan oleh Duli Yang Mahmulia Yang di-Pertuan Agong. Walhal pembatalan belum pun diperkenankan oleh Baginda Tuanku. Jadi artinya, bila Baginda dah buat proklamasi darurat, tiba-tiba kamu batal, seolah-olah kamu menentang istana. Tentulah Baginda rasa duka cita. Kalau nak batal pun, buat persidangan Parlimen, sembah balik pada Tuanku. Bukan main batal begitu saja. Kemudian Baginda merasa duka cita kerana apa yang diperkenankan kepada Taqiyuddin dan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun semasa sidang maya, rupanya memang ada perbincangan antara Menteri Jabatan Perdana Menteri yang menjaga haiwan undang-undang dan juga dengan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun pada 24 Julai, iaitu 2 hari sebelum Parlimen bersidang, bahawa ada cadangan untuk pembatalan semua ordinan darurat, tetapi hendaklah dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen bagi tujuan diungkaikan. Tetapi semua itu tidak dilaksanakan. Baginda dah bertitah. Bila Taqiyuddin sembahkan pada Tuanku melalui sidang maya bersama-sama dengan Peguam Negara, Baginda kata bawa ke Parlimen, ungkaikan, diperhalusi, kena barulah bawa balik pada Baginda. Jadi Baginda menegaskan bahawa kepada kenyataan Taqiyuddin pada 26 Julai adalah tidak tepat dan mengelirukan ahli-ahli Dewan Rakyat serta mengakibatkan pembatalan yang dilafazkan pada 26 Julai. Jadi ini keadaan sebenarnya mengelirukan Dewan. Bukan hanya mengelirukan Dewan, mengelirukan rakyat. Dan kita juga merasakan, takkanlah kuasa menteri lebih besar daripada kuasa agung. This is the main problem sebenarnya. Dia katanya pada 21 Julai adalah secara tergesa-gesa tanpa pembentangan di Parlimen. Keputusan tarik balik darurat ini pada 21 Julai itu adalah keputusan yang tergesa-gesa. Istana merasakan dan kenyataan ini bercanggah serta mengelirukan. Bukan saja ia gagal menghormati prinsip. Ini istana merasakan ia gagal menghormati prinsip kedaulatan undang-undang yang terkandung dalam rukun negara. Kesetiaan pada raja dan negara dan keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Itu ada dalam rukun negara yang menjadi amalan kita sebagai rakyat, warga cinta damai, warga yang harmonis.
Dan kemudian baginda menyatakan bahawa ini bukan sahaja gagal menghormati prinsip kedaulatan dan undang-undang yang terkandung dalam rukun negara, malah telah membelakangkan kuasa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaku ketua utama negara seperti yang termaktub dalam perlembagaan. Ini orang yang buat kerja begini ni, dia lupa. Dia ingat bila dia jadi menteri tu, maka mereka adalah segala-galanya. Bahawa negara ini, dia punya teraju utamanya adalah Agong. Ini masalahnya. Jadi Seri Paduka Baginda sedia maklum, perlunya baginda bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri. Tuanku Agong tahu bahawa baginda perlu bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri sebagaimana terkandung dalam perkara 40 dalam braket 1 perlembagaan. Namun Seri Paduka menzahirkan pandangan baginda selaku ketua utama negara untuk menyampaikan teguran dan nasihat. Itu hak dia. Yang kamu nak rampas hak raja ni apa hal? Untuk itu baginda menitahkan agar Parlimen memberi keutamaan kepada kemasalahan dan kesejahteraan rakyat, terutama dalam memerangi wabak COVID-19. Ini intipati sebenarnya. Sebab itu bila banyak orang terkejut mengatakan bahawa dah ditarik balik apa semua tu, bila saya, kalaulah istana tak tahu ataupun tak dapat kisah istana, tentulah ini mewujudkan krisis perlembagaan yang paling besar dan tindakan itu adalah mencabar raja. Sebab itu saya sempat berbual dengan ahli parlimen daripada Kapar. Saya telefon dia, macam mana Wabi? Dia kata memanglah, dia kata menjadi kewajipan setiap ahli parlimen untuk mempertahankan daulah raja-raja Melayu. Terlebih lagi Yang Agung. Jadi tuanku telah melaksanakan tanggungjawabnya dengan cukup bijaksana. Malahan Datuk Seri Najib pun menyatakan begitu. Saudara, ekoran daripada itu, Presiden UMNO yang tidak sempat tidak dapat peluang untuk hadir di parlimen kerana dikatakan dijangkiti ataupun positif COVID-19, beliau mengeluarkan kenyataan sebagai presiden. Dengar kenyataan presiden. Pertama sekali, UMNO amat kesal dengan tindakan kerajaan pimpinan Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin yang mengingkari titah ke bawah Duli Yang Maha Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang mahu semua ordinan darurat dibahaskan dan diungkaikan di parlimen seiring dengan perkara 150 dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan. UMNO merasakan UMNO cukup kesal dan lebih mendukacitakan apabila tuanku sendiri mendedahkan bahawa pembatalan ordinan darurat sebagaimana yang diumumkan Menteri Undang-Undang pada Isnin lalu di Parlimen amat mengelirukan kerana hakikatnya belum lagi mendapat perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. 3. Apa kata Datuk MD? Dia kata tindakan ini jelas merupakan satu bentuk penderhakaan, treason, derhaka kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong. Bahkan membelakangkan prinsip perlembagaan. Sebab itu UMNO akan menyongsong. Kamu buat meh. Jadi kata Datuk Zahid, sehubung dengan itu, UMNO akan meminta supaya Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Seri Tauhidin untuk meletakkan jawatan secara terhormat. Cara kita berhentilah. Secara terhormat, you berhentilah. Jangan sampai kamu dibuat usul ni tak percaya dan sebagainya. Kemudian, ahli-ahli UMNO, ini ketegasan Presiden. Ahli-ahli UMNO mesti menzahirkan dan melaksanakan keputusan Majlis Tertinggi UMNO pada 7 Julai lalu untuk menarik sokongan ke atas Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Kalash, Pustop, Noktah. Keputusan ini bagi memenuhi sumpah jawatan selaku ahli parlimen yang wajib menumpahkan taat setia kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaan persekutuan pada setiap masa. Pendirian ini juga seiring dengan asas dan matlamat penubuhan UMNO untuk sentiasa memelihara dan membela institusi Raja-Raja Melayu sebagaimana termaktub dalam Fasal 3 Perlembagaan UMNO. Ini jelas, saudara. Warga UMNO kena faham. Sebab itu dari awal lagi saya dah kata tadi, kalaulah sesiapa mengusik
ataupun menyinggung raja-raja Melayu, UMNO pasti akan bangun menyongsong, membujur lalu melentang patah. Itu pegangan UMNO. Jangan disentuh raja-raja Melayu. Sebab inilah payung rakyat, payung negara, payung mahkota kita. Jadi syabas saya ucapkan pada Presiden UMNO dengan tegas. Walaupun beliau tidak dapat hadir ke sidang parlimen, tapi beliau mengeluarkan kenyataan yang begitu jelas. Begitu juga kita lihat tadi bahawa Datuk Seri Najib juga telah mengadakan sidang medianya. Memanglah pada mulanya beliau hari ini direncanakan untuk berucap berhubung tentang ekonomi rakyat, ekonomi warga kita yang hidup susah sekarang ni. Dan saya dapatan saya bahawa kita akan menuntut banyak perkara-perkara lagi sejajar dengan apa yang diputuskan oleh UMNO. Jadi tak maaf saudara, minum sikit. Tak maaf saudara, saya geram. Kalau orang usik raja saya geram. Saya orang Melayu. Kalau tak ada raja kita, mana lagi nak berhenti, mana kita nak menumpang teduh, saudara. Jadi kata Datuk Seri Najib, beliau minta maaf kerana tak dapat peluang berucap, kerana terhalanglah peristiwa hari ini. Dan banyak perkara yang perlu dilakukan, sebab itu dia datang lambat. Jadi dia orang berhalus. Jadi dia kata datang lambat ni kerana banyak perkara. Sebenarnya rumah dia sekarang ni dah dipenuhi oleh orang-orang UMNO yang selama ini tidak memperlihatkan kesetiaan pada parti. Sebab itu 3-4 malam dulu saya dah beri peringatan, Datuk Seri jangan layan mereka-mereka ini yang lompat sana lompat sini, tak ada tempat pada UMNO. Biarkanlah mereka terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Dan menurut Datuk Seri Najib sebagai anggota parti yang setia, dan parti telah pun menarik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin. Jadi tak ada, bila berlaku pengundian dan sebagainya, tidak ada keperluan untuk ahli parlimen UMNO menyokong. Sama ada kau menteri ke, kau timbalan menteri ke, sama ada engkau pengurus CGSC ke, it doesn't matter. Mereka yang menjadi ahli parlimen di parlimen, kalau dasarnya daripada UMNO, kena menarik diri. Melainkan para katak-katak dan parasit yang melompat. Jadi, kata Datuk Seri Najib amat jelas tuanku murka. Ya, saudara kena ingat, Datuk Seri Najib adalah orang kaya 4. Beliau adalah sebahagian daripada orang istana. Beliau dapat memahami perasaan, getir. Sepatah tuanku berucap, tuanku melafazkan bertitah, beliau dapat memahami. Sebab beliau hidupnya memang bersama dengan istana. Jadi sebab itu beliau menyatakan bahawa tuanku memang murka. Jadi apa tindakan yang tidak mengikuti kehendak perlembagaan negara? Jadi apa-apa dia kata adanya tindakan yang tidak mengikuti kehendak perlembagaan dan prinsip yang fundamental sebagai ahli parlimen. Sebagai ahli parlimen kita bersumpah. Jadi setiap ahli parlimen dia berangkat sumpah mempertahankan perlembagaan, mempertahankan kedaulatan raja-raja Melayu, setia pada tanah air kita ini. Jadi mesti uphold. Jadi sekarang ni banyak persoalan. Selepas 1 Ogos nanti bagaimana? 1 Ogos, bila sampai 1 Ogos, clash. Yang ini jangan sampai Tok Mat kata kita ni gajah ke? Tidak. Gajah lalu rata patah. Kalau tiada tindakan daripada ahli-ahli UMNO, artinya mereka adalah pemimpin yang pandai bersilat pulut. Jadi kerana itu UMNO tetap akan menarik diri daripada kerajaan Perikatan Nasional pada 1 Ogos. Itu jelas. Jadi bila kita tarik diri, banyak orang bertanya. Saya gelak bila orang tanya tentang kenyataan media yang dibuat oleh Timbalan Perdana Menteri. Itu Datuk Ismail Sabri. Ada saya terima telefon tadi 5-6 call. Macam mana kenyataan media Datuk Ismail Sabri? Dia buat kenyataan biarlah dia sebagai Timbalan Perdana Menteri. Tetapi itu tidak membayangkan kehendak UMNO. Dia hanya sekadar naik presiden. Cuma saya kata satu je lah, kesianlah Bapak Daffy ni. Apa ini, cap jari pun tak cukup kering lagi jawatan Timbalan Menteri, dan bakal hanyut. Saya nampak suka tak suka Tan Sri Muhyiddin akan meletakkan jawatan. Bila berlaku peletakan jawatan ini, the entire cabinet, seluruh kabinet itu akan terhenti dengan sendirinya. Tak payah nak dipersoalkan. Jadi soal dia Timbalan Perdana Menteri ke? Tak ada dah.
Sekarang ni memanglah dia memberi gambaran supaya untuk mendapatkan sokongan jika ada berlaku pengundian. Saya dah bercakap berkali-kali bahawa kerajaan Perikatan Nasional adalah kerajaan yang cukup rapuh apabila mereka tidak mempunyai majoriti yang dikendaki. Saya ingat tak silap semalam ke kemarin dulu pun saya dah cakap 77 kali saja. Dan pihak pembangkang pun tak cukup juga sebenarnya. Iaitu kalau dikumpulkan antara DAP, PKR dan Amanah cuma ada lebih kurang 98 kursi. Dan terpaksa cari daripada Sabah dan Sarawak. Ada orang bertanya dengan saya, apakah Datuk Ismail Sabri ini akan dapat jawatan sebagai Perdana Menteri menggantikan Tan Sri Muhyiddin. Saya kata jangan buat gila. Ini lagi kita dalam keadaan sekarang ni masih lagi nak buat gila. Kuasa melantik Perdana Menteri, it is absolute power. Adalah kuasa mutlak Duli Yang Maha Mula yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 43 perlembagaan. Jangan sesiapa mencabar. Itu hak mutlak baginda. Yang baginda akan melantik sesiapa sahaja. Pada pandangan, pada fikiran baginda, boleh mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli dewan. You have to prove it. Ini jelas tak perlulah ada SD. Ada saya tengok orang kata, Tok, perlu ke SD lagi? Saya kata jangan buat gila dah. Cukuplah kita menentukan kepimpinan negara melalui SD. Sekarang ni orang UMNO ni kena sedar diri. Sebab itu saya bila orang kata, kalau gini Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, sedar dirilah, kita parti yang kalah. Saya heran kenapa ahli UMNO masih lagi tak faham, yang tak ada insaf diri. Hanya sekadar berada di anjung sekejap je pun, di pinggiran anjung kuasa di Sri Perdana. Kita bukan the soul. Kita bukan pemerintah yang tunggal macam zaman waktu UMNO memerintah dengan majoriti yang begitu besar. Kita parti yang telah ditumbangkan oleh Perikatan Pakatan Harapan yang bernaung di bawah Parti Keadilan. Waktu pilihan raya 2018, pilihan raya yang ke-14, parti yang menang majoriti adalah Parti Keadilan. Itu fakta. Jangan kita nak memandai-mandai. Ini, bila Muhyiddin tak ada ni, UMNO lah je Perdana Menteri. Tak ada. Main jauh-jauh. Sebab itu dia kata tak kering lagi tangan cop jari Ismail Sabri sebagai Timbalan Menteri. Dah hilang. Sebab itu dulu saya dah bercakap. Apa perlunya beliau mengambil jawatan pada 16 bulan Jun yang lalu. Bila Presiden UMNO membuat ketetapan, kita tetap menarik sokongan. Tidak nak pegang juga jawatan Timbalan Menteri. Kerana ini kemudian adalah kenyataan daripada beberapa orang pemimpin UMNO. Kalau kita tak ambil jawatan ini, Tan Sri Muhyiddin akan berunding dengan DAP, akan berunding dengan parti-parti lama dalam Pakatan Harapan. Maka UMNO akan sekarang ni terbukti atau tidak? Buat malu je. Duduk tanah tol. UMNO berada di tanah tol, saudara, sebagai Timbalan Perdana Menteri. Dan sekarang bercita-cita nak jadi Perdana Menteri. Apa kelas lah, apa barang lah, brother. Kita kalah. Saya hairan. Saya amat hairan apabila ada pemimpin yang tak sedar diri. Kita parti kalah, macam mana kita nak dapat sokongan? Sebab itu, apa yang dinyatakan oleh Datuk Sri Zahid Hamidi, dia kata kita ada waktunya kita memerlukan jajaran baru dalam politik. Itu selepas pilihan raya. Waktu itu, kita sepatutnya UMNO nakkan ada pilihan raya. Bila ada pilihan raya, kalau kita tak dapat membentuk kerajaan. Sebab dalam perkiraan saya, kalaulah diadakan pilihan raya, belum pasti ada mana-mana singular parti yang unggul yang boleh menubuhkan kerajaan. Waktu itu perlulah diadakan jajaran baru. Dah berkali-kali saya mengatakan, kenyataan daripada Presiden UMNO, mungkin kita akan mewujudkan jajaran baru. Tapi mereka tak percaya. Now sekarang sudah dekat. Sebab itu dalam politik ni kita perlu membaca silau dalam kilau. Bila berkilau aja silaunya tu, kita dapat membaca apa nak jadi. Itulah politician. Satu pemimpin, dia mesti tahu apa di sebalik kejadian yang akan terjadi ini. Dia dah buat persiapan. Dan sekarang ini, saudara, kita tidak mungkin akan bekerjasama dengan PAS. Sebab PAS akan bersama dengan Perikatan Nasional.
Dan kali ini, apakah kenyataan saya bahawa parti PBM ini akan mendapat kejayaan dalam pilihan yang akan datang? Saya dah bagi tahu, bila Tan Sri Muhyiddin tidak menjadi Perdana Menteri, pimpinan calon-calon yang diturunkan oleh Parti Pribumi Bersatu Malaysia ini ruyup seruyup-ruyupnya. Rakyat dah hilang kepercayaan. That is total. Dah tak ada. Tak usah latangkan siapa pun. Ima Tengku Zafrul yang punya banyak wang sebagai Menteri Kewangan pun yang diwawarkan konon boleh bertanding di bawah pantai pun akan kalah. Rakyat akan tolak sebab rakyat tak terima lagi dengan PBM. Parti Pribumi ini akan mengulangi nasib seperti Parti Negara. Hilang daripada radar. Sebab itu saya kata biarlah orang PBM nak bercakap apa pun. Adalah budak-budak dia, saya malas sebut nama pun. Tak penting saya nak sebut nama mereka. Mereka akan hilang daripada radar politik negara. Yang akan unggul nanti tetap UMNO. Yang akan mengungguli suasana politik adalah Parti Keadilan. Yang akan mengungguli suasana politik adalah Parti DAP. Saudara, parti gerakan pun guyup. Yang sekarang ini bersama dengan Parti Perikatan Nasional. Dan seandainya PAS masih terus kekal dengan Perikatan Nasional, dengan PAS pun akan hilang. 18 kursi itu tak silap bagi bulan, saya kata. Tinggal lagi 5-6 kursi je. Percayalah cakap saya. Sebab untuk mendapat kursi di pantai barat ini amat sukar bagi calon-calon daripada Parti PAS. Dan untuk itu suasananya, ahli UMNO jangan berangan sekarang nak jadi Perdana Menteri. Stop it. Melainkan kalau Agong namakan. Dalam keadaan sekarang ni, kita memerlukan suasananya adalah interim Prime Minister. Di sinilah letaknya kebijaksanaan Agong. Saya berkeyakinan untuk mententeramkan suasana supaya tidak terus bergelungap apa semua tu. Agong akan memilih seseorang yang pada pandangan baginda boleh mendapat sokongan daripada kalangan ahli-ahli parlimen. Yang pada pikiran saya jangan marah. Calon tidak lain tak bukan yang Muhammad Malik Tengku Razili Hamzah. Sebab beliau tentu akan mendapat sokongan daripada DAP. Beliau akan disokong oleh daripada Parti Keadilan. Of course, warga UMNO akan menyokong. Yang tak sokong beliau adalah 5-6 kerat. Mereka yang sekarang ni berada dengan PBM. Dan katak-katak yang berada dalam PBM. Dan mereka ini tentu berada di buru ketakutan. Sebab Datuk Yang Berhormat Malik Tengku Razali, dia main straight. If you are wrong, wrong. If you are right, right. Dia tak ada pilih kasih. Dia tidak mengamalkan kronisme. Dia tidak mengamalkan nepotisme. Bagi dia, siapa pun ada merit. Orang itulah yang akan dikekalkan dalam kerajaan. Untuk keadaan sekarang ini, saya melihat. Dan banyak orang bertanya dengan saya, kenapa saya memuji Tengku Razili? Sebab untuk saat ini, sebab itu dah saya bercakap berkali-kali, di saat ada rotan ni, gunakanlah rotan ni. Negara berada dalam keadaan ekonomi yang paling buruk, mengelonsor teruk. Semalam saya bercakap dengan seorang tokoh korporat. Dia kata, there is no way untuk negara kita ni come back macam mana dulu dalam percaturan ekonomi untuk menyaingi negara-negara jiran, jauh sekali untuk berada di persada politik global. Saya kata tak ada jalan langsung. Dia kata ada. Warga ekonomi yakin ada seorang aja lah, iaitu daripada UMNO yang Muhammad Malik Tengku Razili Hamzah. Tetapi mereka faham untuk beliau diangkat sebagai Perdana Menteri, jalannya terlalu sukar kerana beliau bukan Presiden UMNO. Jalannya terlalu sukar. Beliau tidak memimpin parti. Beliau hanya dilihat sebagai penasihat, pengurusi penasihat. Jadi warga korporat, orang ekonomi, pencatur, saya yakin saudara, kalaulah dulu Yang Mulia Tuan Agong membuat keputusan dengan ini menamakan Yang Mulia Tengku Razili Hamzah sebagai interim Prime Minister, keyakinan saya, dan saya bercakap dengan tokoh, ini bukan cakap saya, tokoh korporat, dia kata that day you umum Tengku Razili, that particular day market will jump up. Itu keyakinan mereka. Tapi terpulanglah, saya tak mau cakap lebih daripada itu. Sekarang ini negara dalam keadaan ekonomi yang teruk, yang tenat. Kita memerlukan seseorang yang boleh beraksi di pentas dunia dalam mencaturkan soal ekonomi. Kita dah tenat sekarang, saudara. Dah koyak rabak dah.
Dan kalau saudara lihat tadi, saya tengok permulaan perbincangan siang tadi di Parlimen, dah hancur bercair dah. Jadi sebab itu kita memerlukan the economics architects, arkitek ekonomi negara untuk memperbetulkan kembali segala tiang-tiang serinya, anjungnya, alangnya, atapnya supaya dapat diperbaiki for the sake of the rakyat, bukan untuk perut masing-masing. Apa yang kita ada sekarang ni, mereka memikirkan perut mereka sendiri. Yang saban malam saya mengatakan, mereka cuma memikirkan tembolok mereka. Mereka lupakan soal rakyat. Sebab itu saya nampak yang ada adalah yang bawa Melayu Tengku Razali Hamzah. Kalau mau, dan saya berkeyakinan, seandainya usul undi tidak percaya ini berlaku ataupun Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin meletak jawatan, maka serah balik pada Agong. Jadi kepada mereka yang saya tahu sekarang ni jawatan Timbalan Perdana Menteri dipegang oleh Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri. Tapi kena ingat, jawatan beliau itu di atas tanah tol. Kerana UMNO is not dominant. UMNO bukan parti dominan macam yang dulu. Sekadar ada orang escort, jalan ramai orang escort apa semua, boleh lah. Pejabat besar boleh duduk dia, si Perdana, di Seri Satria dan sebagainya. Itu okey lah. Tetapi kuasa tak ada. Sebab itu saya katakan mungkin pada hari Senin, kalau nak bincang soal darurat ini pun, Tan Sri Muhyiddin tak bagi pada Ismail Sabri. Dia bagi pada Taqiyuddin. Kita warga UMNO ni, kita warga picisan. Tapi masalahnya kita tak sedar diri. Kita masih lagi merasakan, aku boleh, ada chance, ada peluang. Berhentilah daripada bermimpi yang bukan-bukan. Let's come into reality, now work. Macam mana kita nak memenangkan UMNO. Sekarang ni duduk bersama dengan Presiden. Okey, kita draw line. Siapa calon-calon masa depan? Dan apakah ini perlu dikekalkan? Yang mana tak perlu dikekalkan, kena diketepikan. UMNO menghadapi suasana dalam keadaan begini adalah harus melakukan satu rejuvenation, satu pembugaran, satu perubahan yang mesti dilakukan secara drastik. UMNO tak boleh bertahan dengan cara dulu. Sebab dalam keadaan hari ini, UMNO adalah parti yang underdog. Dan sekarang ni, untuk keadaan kedudukan sekarang ni, yang berada yang tenang, yang seronok sekarang ni adalah tentu Parti Keadilan. Saya jangan lupa itu, sebab mereka menang. Masalahnya kadang-kadang kita nak menafikan. Kita dalam arus demokrasi, kena terima lah prinsip demokrasi. Kalau dia menang-menang lah. Majority menguasai yang minority. Dan kalau dah ditakdirnya bahawa parti mereka mempunyai kerusi yang banyak, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim lah jadi Perdana Menteri. Dari segi ikut susunan demokrasi. Tetapi kita ada lagi mengharapkan pada Yang Pertuan Agong. Jadi kalaulah Yang Pertuan Agong merasakan demi untuk survival negara kita, demi untuk kebaikan ekonomi negara kita, maka baginda mencadangkan supaya Tengku Razali Hamzah. Saya berkeyakinan ini dapat diterima oleh warga daripada DAP. Ini dapat diterima oleh warga sebahagian daripada PKR. Ini juga dapat diterima oleh teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita daripada Sabah dan Sarawak. Ini keyakinan saya. Tapi kalau kita calonkan saja, aku sebut nama Ismail Sabri, kita akan berhadapan macam mana sekarang. Tak kena gaya bawa ke Parlimen, huyup. Waktu itu tidak boleh lagi, scheme of thing dah tak boleh dilakukan. Kalau dengan Tengku Razali, tidak ada keperluan scheme of thing. Kalau dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia adalah parti yang menang, yang perlu diterima. Tetapi dalam keadaan sekarang ini, alangkah lebih baik bagi pandangan saya secara peribadi, kalaulah Yang Berhormat Tengku Razali boleh bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin negara ini. Kita masa sekarang ni, masa kita membuangkan yang keruh, kita ambil yang jernih demi untuk rakyat. Kalau saudara dengar tadi, saya takut bahawa kepincangan yang berlaku begitu lamanya rakyat yang terkurung di rumah kesan daripada PKP. Dan saya berkeyakinan bila adanya perubahan baru, okey, maka rakyat dapat balik kebebasan. Yang kita tuntut sekarang ni adalah kebebasan. Betul, kita tahu COVID-19 ini adalah satu ancaman. Kita masih lagi dalam peperangan dengan COVID-19. Tetapi tidak semestinya kita mengurung itu sebagai ubat yang terbaik. Sepatutnya kita cari ubat di persiapan
dah ada vaksin dan kita sediakan ubat. Kalau sakit kita sediakan ubat. Sebab itu peruntukan untuk menjaga kesihatan rakyat itu diutamakan. This is the most important. Jadi dalam keadaan sekarang ni saya melihat, tadi pun saya berbual tadi dengan 2-3 orang daripada Parti Keadilan. Dan mereka mengatakan bahawa mereka bersetuju bahawa memanglah sekarang yang berhaknya sekarang ni apabila dipulangkan balik, kalau Tan Sri Muhyiddin berhenti daripada jawatan Perdana Menteri, maka suka tak suka kalau mengikut daripada kemenangan yang lalu adalah Parti Keadilan. Kita kena terima ini hakikat, saudara. Jangan kita nafikan. Oh, tak boleh lah Anwar begitu. This is not the issue. Isu sekarang ni rakyat telah memilih. Kita kena akur pada kehendak rakyat. Ini dari segi dari aroma demokrasi. Dan saya berkeyakinan kalaulah tuanku berpendapat demi untuk menyelamatkan negara, maka dilantik Tengku Razali Hamzah. Dan minta pula Datuk Anwar Ibrahim menyokong bersama-sama. They call it unity government. Bersama-sama dengan warga UMNO. InsyaAllah kita sekarang ni masa untuk kita kembali memacu negara ke landasan yang betul. Terlalu jauh kita of thing yang dilaksanakan oleh Pak Tan Sri Muhyiddin untuk mendapatkan kuasa itu lagi merosakkan demokrasi. Scheme of thing dengan segala acuan-acuannya apa semua tu dah teruk dah. Dan sebab itu bila berlakunya pada hari Isnin, saya melihat ada dapatan mengatakan pada saya bahawa mereka akan bertahan. Tan Sri Muhyiddin akan berunding. Tak mau berhenti lagi. Sebab menteri-menteri semua kata jangan berhenti. Tak suka bahawa Tan Sri Muhyiddin mesti memikul tanggungjawab. He have to resign. Like it or not, he have to resign. Sebab apa yang dilakukan, apa yang berlaku dalam parlimen pada 26 Julai yang lalu adalah sesuatu yang cukup berat, yang tak boleh dimaafkan. Apabila raja, apabila agung disinggol, kuasa agung seolah-olah diambil, seolah berlaku satu peperangan antara pihak eksekutif dengan agung. Ini rakyat tak boleh terima. Lebih baiklah untuk cari jalan. Tapi ada pula pihak mengatakan besar kemungkinan besok mungkin Tan Sri Muhyiddin akan mengumumkan beliau akan letak jawatan. Kalau dia letak jawatan, itu yang terbaik daripada beliau menghadapi usul undi tidak percaya di parlimen. Ini suka tak suka kena bawa. Oh, tak bolehlah sebab besok hari Isnin nanti parlimen satu hari saja bincangkan. Terpulang pada speaker. Betul, tapi kalau dah semua minta macam mana? Memang ada dari segi perlembagaan, peraturan itu, peraturan ini. Tetapi bagi saya lah, nak bertahan buat apa? Jangan sampailah kita mengecikkan, mendukacitakan lagi istana. Enough is enough. Bahawa ini serius benar, saudara. Apa yang berlaku pada 26 hari bulan Julai yang lalu adalah sesuatu tindakan yang cukup serius. Kita perlu mempertahankan institusi raja. Jadi saya melihat dalam keadaan sekarang ni, itulah sebab orang tanya dengan saya macam mana? Mudah saja. Menghadap agung, lebih baik tuanku dalam keadaan sekarang ni ampunkan Patik, what to do. Anggota Kabinet Patik membuat kesilapan atas keterlanjuran ini. Patik harus memikul tanggungjawab. Dengan ini tuanku, Patik meletak jawatan. Ini lebih baik. Beliau akan dikenang daripada nak bertahan menghadapi serangan di parlimen nanti. Saya rasa tak mungkin. Yang terbaik, bukan saya tidak anti. Saya melihat ini yang terbaik yang harus dilakukan oleh seorang statesman. Dia berundur. Dalam kebetulan pula Tan Sri Muhyiddin bukanlah sihat sangat. Terus ambil cuti, berehat di luar negeri untuk mendapat rawatan yang lebih baik lagi. Itu cadangan saya yang terbaik. Tak payahlah nak dipertahankan. Tak payah ikut dengar cakap orang keliling dah. The time is over. No need. Tidak perlu lagi orang keliling. Now sudah sampai masanya kita come to the last chapter of the books. Apabila kita sampai kepada muka surat yang terakhir dalam buku itu. Muka surat terakhir dah habis. Like it or not, you have to close the book. Bila anda sudah sampai ke akhir sebuah buku itu, suka tak suka, anda tutup buku dah habis. Suka tak suka pun, loceng dah berbunyi. Kalau dulu masa zaman wayang, tengok wayang dulu tu, loceng dah berbunyi. Pintu-pintu dah dibuka, maka curtain akan dilabuhkan. Maka bila tirai dilabuhkan, maka lakonan ini sudah habis. Drama
kerajaan Scheme of Thing, kerajaan Perikatan Nasional sudah berakhir. Tak perlu nak diperlongkan lagi. Membuatkan orang bertambah mual, orang bertambah meluat. Akhirnya tercatat dalam tinta sejarah, you are the failed Prime Minister. You making the country become a failed country. Saja jangan lupa 3-4 malam dulu, 5-6 malam saya dah bercakap bahawa kita menghampiri suasana sebagai sebuah negara yang gagal. Bukan hanya kerajaan gagal, sebuah negara yang gagal. Ini yang ditafsirkan oleh para ekonomis antarabangsa. Bukan kita yang cakap. Bila Bloomberg membuat kenyataan begitu, ini reality, brother. Jadi kalau keadaan begitu, sudah sampai masanya kita menyelamatkan keadaan. Bukanlah kita berasa. Saya amat bersimpati bahawa Tan Sri Muhyiddin mengakhiri karier politiknya dalam keadaan begini, atas kesilapan yang bukan kesilapan beliau, disebabkan oleh kesilapan orang lain. Itu pun kita tak tahu apakah ini dibincangkan dalam kabinet. Dan kalau ini nak dipertahankan, saya bukan niat saya untuk membelasah menteri-menteri lain, tidak. Tak ada niat saya. Bagi saya, enough is enough. Now the show must go on. Rakyat perlu hidup. Rakyat perlu diselamatkan. Rakyat perlu dibebaskan daripada terus terkurung dalam rumah yang tak tahu bila. Dan rakyat perlu makanan. Rakyat perlu kehidupan. We need to survive. Suka tak suka, dunia ini akan berterusan. Tapi cerita ini, sebab itu I citra. Maka citra ini sudah sampai ke akhirnya. Suka tak suka, ya Muhammad Tan Sri, the best thing, tender your resignation. Rakyat akan mengingati anda. Suka tak suka pun anda sebagai. Dapatkan info-info terkini di YouTube Malaysia 30 dan juga page Facebook Malaysia 30. Jangan lupa subscribe.